orang yang mati dalam keadaan hanyut, dia rasa bahawa tak apa ni, yang sampai peringkat bila dia menghadap depan Allah, dia terkejut. Allah, mati aku disebut. Mati aku ni, kalau kita boleh bercakap dengan orang dalam kubur tu boleh bagi tahu pada kita, semuanya menyesal kematian dalam keadaan menyesal. Kenapa menyesal? Kerana kita biarkan ramai di kalangan kita lepaskan peluang. Ada peluang, kita buat contoh, peluang kita apa dia? Peluang bangun tahajud malam. Berapa ramai di kalangan kita tak bangun pun tahajud malam. Kalau kita tanya pada kita, kamu tahu tak, tiap-tiap malam ni Allah turun sampai ke langit dunia. Allah turun sampai ke langit dunia menunggu kamu doa pada Allah. Ada kamu nak bangun? Ada perasaan kamu nak bangun? Orang kita rasa syukur dia boleh bangun. Macam peluang datang dengan kuliah ni. Ramai orang kita biar je. Biar je lah. Malam besok ada lagi kuliah ni sebut. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. Dan duduk di rumah masing-masing menunggu yang disebut dengan alasan mereka, dengan alasan dunia yang ada ini. Tetapi syukurnya kita pada Allah, kerana Allah bagi peluang pada kita boleh datang dan kita duduk seketika. Kita duduk ini bukan kita duduk biasa, tidak. Tak sama di antara kita duduk dalam majlis ilmu ini dengan kita duduk kat kedai kopi. Tak sama di saat yang kita duduk ini, di saat mana kita duduk majlis ilmu sebegini dengan kita duduk depan TV tunggu berita perdana. Tak sama masa, walaupun masa sama, tetapi nilai ganjaran di sisi Allah tak sama. Kenapa tak sama? Kerana dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula membawa Islam, Rasulullah jadikan satu kebiasaan. Lepas pada maghrib saja Rasulullah akan saling menasihati. Dan Islam pun ajar demikian. Islam ajar pada kita supaya kita ni sentiasa diperingatkan dan diperingatkan. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin. Kamu bagi peringatan, kerana dengan peringatan itu akan membawa manfaat dalam hidup orang mukmin. Peringatan apa yang kita kena bawa dalam hidup ini? Nak suruh kita ni sentiasa betul dalam perjalanan hidup. Kerana perjalanan hidup kita ini, ramai di kalangan kita tersasar dalam hidup ini. Sebab itulah Allah, tatkala mana Allah suruh kita solat, Allah suruh kita baca doa dalam solat kita. Salah satu doa yang paling utama yang kita tak boleh tinggal, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Doa ni doa yang kita diajar supaya kita sebut. Tiap kali mana kita solat, kita minta dengan Allah, ya Allah tolong tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa Allah mesti tunjuk kita jalan yang lurus dalam hidup kita ni? Kerana jalan yang paling sukar untuk kita nak lalui dalam hidup kita ini ialah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni merupakan jalan yang paling payah untuk kita nak lalui dalam hidup kita. Padahal kalau kita fikir seorang-seorang, jalan yang lurus ni patutnya jalan yang mudah untuk kita lalui, sebab dia straight, dia lurus saja. Tetapi tak, dalam agama aja bahawa rupa-rupanya jalan yang paling payah yang kamu nak lalui dalam hidup ialah kamu berada pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan siapa? Bukan jalan yang kita rasa, bukan jalan yang kita agak, tetapi jalan yang lurus ni minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan yang dilalui oleh para nabi, jalan yang dilalui oleh para syuhada, para siddiqin, para salihin. Jalan ini bukan jalan yang mudah, jalan yang terpaksa payah untuk kita lalui. Jalan apa yang payah, yang menyebabkan kita sukar untuk kita nak lalui, sehingga sampai peringkat kita ni kena sebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolong bimbingkanlah kami ataupun hidayahkanlah kami ke jalan yang lurus ini. Jalan untuk kita sampai betul-betul boleh masuk dalam syurga Allah. Sampai peringkat kita ni bila kita mati, kita boleh jamin yang kita ni di kalangan ahli syurga Allah.
Waktu mana kita sampai di padang mahsyar nanti, kita boleh jamin yang kita dapat setiap amalan-amalan kita tangan kanan kita. Ataupun di waktu mana kita di padang mahsyar nanti, baru kita boleh dapat melalui titian sirat dengan senang, dan kita boleh masuk dalam syurga Allah. Tak ada orang yang boleh jamin. Bila tak ada orang yang boleh jamin kehidupan ni dalam keadaan yang kita boleh lepas masuk dalam syurga bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ini, maka jalan yang kita hidup atas dunia ni berbagai-bagai ranjau yang terpaksa kita lalui. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah bila sebut saja tentang yang disebut tentang perjalanan kita ni panjang, yang terpaksa kita sampai peringkat kita mesti sampai masuk dalam syurga Allah. Lalu Allah ingatkan Rasulullah, Allah sebut lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim syaqqah. Katanya Allah, Muhammad, kalaulah sekiranya apa yang kamu bawa ni, benda yang kamu bawa dalam hidup kamu ni, pikul agama ni, qariban, satu perjalanan yang dekat, wa safaran qasidan, dan juga perjalanan yang kamu bawa agama ni ringkas je, tak susah, lattaba'uk, ramai orang akan ikut kamu, walakin ba'udat alaihim syaqqah, tapi kamu kena tahu perjalanan yang kamu bawa agama ni, apabila kamu pikul tanggungjawab dalam hidup kamu beragama ni, ba'idan, dalam keadaan oleh kerana perjalanan yang jauh, alaihim syaqqah, penuh dengan duri-duri dan ranjau-ranjau, maka kamu kena bertahan dan kamu kena tahu benda apa yang sedang kamu lalui dalam hidup ini. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah ingatkan sahabat-sahabat, Rasulullah akan ingatkan tentang mengenai bagaimana lepas pada kita mati nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar benda demikian, sehingga kan orang kafir sentiasa cabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, bila mati ini hidup lagi ke? Kalau betul, kul yuhyi allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Kan kita baca dalam surah Yasin, bila orang kafir ambil tulang-tulang, kemudian dia ambil tulang-tulang yang berdebu tu, kemudian ditunjuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ni tulang-tulang yang dah hancur dah, orang dah mati ni, hidup balik ke? Boleh hidup lagi ke lepas pada ni? Rasulullah kata, ya, dia hidup. Lepas pada kita mati ni, kita akan hidup balik di alam barzah. Bila kita hidup balik di alam barzah, inilah benda yang kamu kena fikir sangat dalam hidup kamu. Jangan kamu fikir bahawa hidup ni untuk nikmat dunia je, tidak. Tetapi Rasulullah ajar pada tiap-tiap di kalangan umat manusia ni, benda yang kamu kena fikir bahawa bagaimana kamu nak bawa untuk kamu nak menghadap depan Allah. Dalam hidup kamu ni, kamu kena tahu ada masa-masa yang kamu boleh enjoy. Bila masa yang telah diberi masa untuk kita enjoy, untuk kita rasa gembira, tak perlu tanggungjawab, bila kita berada di alam kandungan ibu. Masa tu masa yang kita tak kena tanggungjawab. Dalam kandungan ibu mana ada tanggungjawab? Kemudian kita hidup atas dunia, ada masa yang kita tak ada tanggungjawab. Bila 15 tahun terawal, waktu mana kita belum akil balik dahulu, kita ni tak ada tanggungjawab. Bila saja kita mula mukallaf, bila kita bertanggungjawab, kita dah mula akil balik, lalu kita mula dipersoal dan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sehingga kan waktu mana kamu mukallaf ni, kamu kena jaga betul-betul. Jangan sampai peringkat kamunya berada dalam keadaan leka dan lara. Jangan sampai peringkat kamu jadi hanyut. Diingatkan, sehingga nak suruh kita jangan jadi hanyut ni, Allah ajar pada kita, fazakir, kamu tolong nasihati. Rasulullah pun mula sebut dalam hadis-hadis Rasulullah, ad-dinun nasihah, agama ni ingat mengingati. Rasulullah ajar demikian. Bahkan ada hadis-hadis cerita supaya kita ni tolong ingat mengingati, nak suruh kita ni jangan terleka. Sampai peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-kayyis. Rasulullah kata, orang yang cerdik di kalangan kamu jangan ingat orang cerdik ni orang yang saja dia bergulung-gulung, tidak. Orang yang cerdik ni, Rasulullah sebut, orang yang cerdik ni bukan orang yang pangkat dia profesor baru dia jadi cerdik. Orang cerdik di kalangan kamu, Rasulullah mula ajar sahabat-sahabat,
Kamu jangan ingat bila orang dah mula dalam keadaan harta benda banyak, dia jadi cerdik. Rasulullah ajar demikian. Rasulullah nak suruh ingatkan, dalam hidup ni bukan cerdik orang ni. Orang yang rumah besar bukan cerdik. Orang yang jawatan besar bukan cerdik. Orang yang hidup dia ijazah dia bergulung-gulung bukan cerdik. Orang yang cerdik siapa? Al-Qayyis man dana nafsah. Orang yang hidup dia mempersiapkan diri dia, melengkapkan diri dia. Ni Rasulullah sebut orang yang cerdik di kalangan kamu, orang yang hidup fikir panjang, dana nafsah, menyiapkan diri dia untuk apa dia? Wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dia beramal untuk lepas pada mati dia. Ni orang cerdik. Orang cerdik di kalangan kamu, orang yang Rasulullah kata bukan orang yang rumah besar, jawatan besar, kedudukan besar, tak. Rasulullah mula ajar orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang mandana nafsah, siapkan diri dia, menyiapkan diri. Tiap-tiap hari ni siap diri untuk apa dia? Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk lepas pada mati dia. Ha, ni orang cerdik. Orang yang bodoh di kalangan kamu, manittaba'a hawahu. Orang yang hidup dalam keadaan hanyut mengikut hawa nafsu dia. Ikut je hawa nafsu dia. Rasa malas lah malam ni pergi masjid, dia pun duduk kat rumah. Orang tanya kenapa tak pergi masjid? Entah, malas lah dia sebut. Rasa malas nak solat, dia pun tak solat. Orang tanya tak solat ke? Tak. Kenapa tak solat? Aku penat lah, dia jawab. Biasa penat hari ni. Habis tu kamu tak takut neraka ke? Takut. Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana kamu nak jawab depan Allah yang kamu tak solat ni? Aku harap Allah fahamlah aku ni gini penat, dia jawab demikian. Yang jenis demikian, ni orang yang hidup ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu ni ramai di kalangan kita ni. Ramai orang kita ni manittaba'a hawahu, dia hanyut dengan hawa nafsu dia. Dia tahu dah dia tak boleh baca Quran, dia biar je tak boleh baca Quran. Ni kita ni, orang kita kan, dia tahu dah tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran ni bukan satu benda yang mudah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya sentiasa ulang banyak kali, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan diri tuan-tuan tak mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan tak boleh pastikan tuan-tuan tak mati, ikutlah, bolehlah tak baca Quran. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tiba-tiba kematian di hadapan kita, kita nak jawab apa dia depan Allah nanti? Bila kita masuk kubur, tu baru baca Quran baru baca Quran baru. Bila kita masuk dalam kubur, malaikat tanya kita, Quran boleh baca Quran? Malaikat tanya soalan tu je. Quran boleh baca Quran? Bro boleh baca bro? Quran boleh baca bro? Tak boleh baca. Bila sebut tak boleh baca saja, sebut tak boleh baca je, malaikat tanya balik, WhatsApp boleh baca? WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Quran tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca? Malaikat tanya soalan demikian. Kenapa kamu tak boleh baca? Allah bagi kamu umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kamu hidup, kamu tak boleh baca Quran. Tergagak, tak faham apa kamu hidup. Kamu nak buat apa dia? Kamu hidup atas dunia ni, kamu buat apa dia atas dunia? Allah, tak lepas tuan-tuan, tak lepas. Kenapa kita je tak boleh baca? Kan ikut hawa nafsu. Manittaba'a hawahu, hidup dalam keadaan hanyut je dengan hawa nafsu. Kita tahu kita ada dosa. Orang kita ni kan, dia tahu dia ada dosa. Ada dia nak taubat, tak nak taubat. Ni kenapa tak nak taubat? Ikut hawa nafsu. Hawa nafsu kata apa dia? Lambat lagi nak mati. Berapa umur sekarang? Baru 67 tahun baru dia sebut. Baru 67 tahun. 67 tahun. Kenapa rasa baru? Tu ada orang lain umur 90 lebih tak mati-mati lagi dia sebut. Dia jadi ikut je hawa nafsu. Bila ikut hawa nafsu ni, yang menyebabkan kita ni jadi hanyut dalam hidup. Hanyut ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam Quran, tuan-tuan akan dapati, baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati ramai orang yang mati, kebanyakan mereka dalam keadaan mereka tak bersedia menghadap depan Allah. Kebanyakan di kalangan kita demikian. Sehingga kan Rasulullah kata, kamu jangan jadi orang macam ni. Orang yang hidup tak tahu matlamat hidup. Hidup dalam keadaan tak tahu dia nak ke mana. Buntu dalam hidup kita ni. Bila ana mula cerita sikit tentang alam barzah, ramai masing-masing tergamam. Cerita dalam radio Aikim, bila sebut sikit tentang bagaimana malam tamu kita di alam barzah,
bagaimana kita malam kedua di alam barzah, bagaimana saat kita nak menghadap depan Allah. Ramai di kalangan kita tergamam, Allah macam ni rupa-rupanya. Kenapa? Kerana tak pernah dengar pun. Ramai di kalangan kita tak pernah dengar pun. Kita tak tahu benda apa yang kita nak lalui di hadapan kita nanti. Bila kita tak tahu, kita mula ikut hawa nafsu kita, hidup dalam keadaan hanyut. Bila kita hidup dalam keadaan hanyut saja, tiba-tiba satu hari dimatikan oleh Allah. Tuan-tuan baca dalam Quran, ada 3 kelompok orang Islam yang dimatikan oleh Allah. Saya nak sebut siapa? Malam ni kita nak sebut sikit tentang orang yang mati dalam keadaan hanyut. Dia rasa bahawa tak apa ni, yang sampai peringkat bila dia menghadap depan Allah, dia terkejut. Allah, mati aku disebut. Mati aku ni, kalau kita boleh bercakap dengan orang dalam kubur tu boleh bagi tahu pada kita, semuanya menyesal kematian dalam keadaan menyesal. Kenapa menyesal? Kerana kita biarkan ramai di kalangan kita lepaskan peluang. Ada peluang. Kita buat contoh, peluang kita apa dia? Peluang bangun tahajud malam. Berapa ramai di kalangan kita tak bangun? Tak bangun pun tahajud malam. Kalau kita tanya pada kita, kamu tahu tak? Tiap-tiap malam ni Allah turun sampai ke langit dunia. Allah turun sampai ke langit dunia, menunggu kamu doa pada Allah. Ada kamu nak bangun? Ada perasaan kamu nak bangun? Bangun. Orang kita rasa syukur dia boleh bangun. Macam peluang datang dengan kuliah ni. Ramai orang kita biar je. Biar je lah. Malam besok ada lagi kuliah ni sebut. Diingat umur dia panjang sangat. Padahal orang dalam kubur tu kata, untung kamu boleh datang dengan kuliah. Orang yang meninggal dunia tu, kalau boleh dia kata, aku duduk sekejap pun tak apa dah. Betapa besarnya nikmat berada dalam majlis ilmu, betapa banyaknya pahala. Tapi kita banyak biar. Kenapa kita banyak biar? Kerana kita tak pernah rasa lagi bagaimana mati. Bila kita tak pernah rasa lagi mati, Allah cerita ada satu kelompok yang pertama yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan yang dia ni sendirinya tak pernah buat jahat. Ada orang macam ni, hidup dalam keadaan tak pernah buat jahat, tak pernah dia menipu orang, tak pernah pun dia mencuri, tak pernah pun dia nak buat khianat, tak ada. Tapi dalam masa yang sama, dia tak buat juga benda yang disuruh oleh Allah. Benda yang disuruh oleh Allah. Kan ramai orang kita kan dipuji anak-anak dia. Ustaz, anak saya bagus Ustaz. Anak saya tak kacau anak dara orang, tak mencuri Ustaz, tak menipu Ustaz. Anak saya sembahyang pun tak, puasa pun tak, tutup aurat pun tak. Yang jenis dalam hidup sebetak. Curi tak? Dia memang tak curi pun. Dia berzina, tak berzina pun. Dia minum arak, dia tak minum arak pun. Bagus dia. Tapi dalam masa kita nampak bagus tu, ada benda jahat dia. Jahat dia apa dia? Sembahyang pun tak, tutup aurat pun tak, mendengar majlis ilmu pun tak, buat dalam keadaan yang serbetak dalam hidup. Bila dia ni mati, bila malaikat cabut nyawa dia, Allah cerita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan yang dia buat zalim pada dirinya sendiri. Orang ni dikategorikan orang yang zalim pada dirinya sendiri, mati dalam keadaan zalim. Kita kata ada ke orang atas dunia ni yang buat zalim pada diri sendiri? Kita tanya demikian. Ada ke orang pukul diri dia sendiri? Ada ke orang buat khianat pada diri sendiri? Allah kata ada. Manusia yang jadi macam mana? Jalan tak tutup aurat, zalim pada diri sendiri dah tu. Orang yang tak solat, dia buat zalim pada diri dia sendiri lah. Dia tak buat zalim pada Allah pun, dia tak buat zalim pada orang pun, dia buat zalim pada diri sendiri. Kita ni lalu tabun derma. Waktu mana lalu tabun derma, duit ada dalam poket. Kebetulan dalam poket ni ada 2 keping. Sekeping RM1, sekeping lagi RM50. Agak-agak mana yang masuk? Biasanya RM1 lah, RM1. Bila kita masuk RM1, kita buat zalim pada diri kita sendiri. Bahasa yang mudahnya, kenapa kamu pergi letak RM1? Kamu bagi pada siapa? Kamu ingat ke kamu masuk dalam tabun derma tu, kamu ingat ke kamu masuk pada masjid ke? Tak. Kamu masuk pada diri kamu sendirilah. Bila kamu sampai di padang mahsyar, kamu tengok balik benda yang kamu bagi tadi, kamu dapat balik. Waktu tu kita menyesal, Allah, kenapalah aku ni baik besar bawa ke masjid tapi masuk RM1 je disuruh.
Kenapa lah aku ni dia jadi demikian? Kenapa lah aku ni pergi letak ni buat khianat pada diri kita sendiri. Bila dengan azan tak datang sembahyang, bukan kita buat zalim pada orang pun, buat zalim pada diri sendiri. Bila kita buat khianat pada orang, datang masjid tengok selipar penuh je, misal contohnya selipar penuh je, sepak selipar orang, pum sepak, pergi letak selipar kita kat depan sekali. Kamu buat khianat pada siapa? Kamu buat khianat pada diri kamu sendiri kan? Kenapa dia? Kerana di akhirat nanti kamu tengok balik perangai kamu sepak selipar orang tersebut. Ini contoh yang mudah je, yang simple je. Kalau kita fikir demikian, aku pergi buat khianat pada diri aku sendiri. Bila kita tak solat, bila kita tak tutup aurat, bila kita tak baca Quran, bila kita tak buat benda yang disuruh oleh Allah, kamu sedang buat zalim pada diri kamu sendiri. Zalim. Bila dia zalim, malaikat tanya pada dia, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Kenapa? Malaikat tanya pada orang ni, mati macam ni kenapa? Duit jenuh dalam tabung, duit dalam bank ada, tapi kamu tak derma, kenapa? Kamu beli rumah 300,000, rumah kamu beli rumah untuk akhirat ada sampai 300,000, tak ada pun. Kamu bayar tiap-tiap bulan, bayar bil Astro RM120 sebulan. Kamu derma untuk seorang masjid ada RM120 sebulan, tak ada pun. Bila kamu tak buat demikian, kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Ini bahasa yang mudah je kita nampak, yang kita boleh faham. Mereka tanya, kenapa kamu boleh bayar bil Astro? Bil Astro ni kamu boleh bayar. Derma, kamu berkira-kira sangat, kenapa kamu jadi demikian? Maknanya kamu buat khianat pada siapa? Kamu buat khianat pada diri kamu lah. Buat khianat pada diri kita sendiri. Bila kita mati begitu, mereka tanya balik, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Ni tengok harta-harta kamu, baiki rumah orang, anak yatim nak datang pun susah. Rumah kamu tu bukan main lagi besar, tapi sibuk tulis di pagar, awas anjing garang, misal contoh. Di rumah kamu buat khianat pada siapa? Kamu buat khianat pada diri kamu sendiri lah. Bila kita buat khianat pada diri kita sendiri, mereka tanya terus, bima kuntum, mengapa kamu jadi macam ni? Lalu dia jawab terus, orang yang mati ni, dia jawab terus, dia kata apa dia? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, aku manusia yang lemah di atas dunia dahulu malaikat. Aku tak terfikir jadi macam ni malaikat. Dia mula dia sebut demikian. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Dia jawab pada malaikat, aku ni orang yang tak mampu atas dunia dahulu. Nak pergi masjid jadi lemah je nak pergi masjid. Kalau orang ajak pergi pasar malam, laju je malaikat dia sebut. Kalau orang dia jawab, kalau ajak ke masjid je berat kaki. Bila nak pergi dengan kuliah je malas je rasa. Ni malaikat tanya, kamu mati ni, aku nak tanya sikit, yang kamu belajar tafsir Quran dengan siapa? Malaikat tanya, aku nak tanya sikit, yang kamu belajar hadis dengan siapa? Hidup kamu ni, kamu belajar dengan siapa? Siapa guru kamu? Nama apa guru kamu? Allah tak boleh jawab. Kalau mereka tanya balik, yang jadi tu imam masjid Umbudiyah tu nama apa? Mereka tanya sikit, Allah tak boleh jawab juga. Tapi kalau tengok muka cam malaikat dia sebut. Rasa boleh kenal kalau tengok muka, tapi tak ingat nama tak tahu. Nak sebutnya betapa bahasa, minta maaf kita nak sebut, betapa tololnya hidup kita. Betapa kita ni kan dalam hidup kita tak pernah ambil berat pun terhadap benda demikian. Padahal kita dia nak mati. Bila dia nak mati, patutnya dia ambil berat terhadap apa dia, bagaimana dia nak menghadap di hadapan Allah nanti. Bila dia hadap demikian, malaikat tanya pada dia, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Aku nak tanya sikit pada kamu, tidakkah Allah jadikan bumi itu luas untuk kamu? Bumi itu jangan kamu beralasan banyak. Kamu rasa sempit di atas muka bumi ni, nak buat itu sempit, nak buat ini tak boleh, nak buat agama ni, kamu banyak benda je alasan pada kamu. Allah, aku nak tanya sikit, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah jadikan bumi ini luas untuk kamu? Mengapa kamu tidak cari orang, bergerak, cari, tumpang ilmu dengan mereka tersebut? Diam je dia. Mereka kata beginilah, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Kesudahan kamu ialah neraka jahannam
dan neraka Jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan dalam hidup kami. Jangan rasa tenang tuan-tuan, bila kita hidup ni kita masuk golongan ni kah? Jangan masuk golongan ni, dan jangan jadi golongan kedua. Golongan kedua yang meninggal dunia siapa? Orang yang berani terang-terangan melakukan maksiat. Kalau kita tanya, kamu Islam? Ya, Islam. Habis tu kenapa kamu tak solat? Peduli apa engkau, dia sebut. Aku kan aku. Yang kau nak peduli aku untuk apa? Engkau Islam ke? Kita tanya. Ya, Islam. Habis kenapa kamu tak tutup aurat? Kenapa kamu lawan syariat? Kamu Islam kan? Ya, Islam. Habis tu kenapa kamu caci maki para alim ulama? Kita tanya pada dia. Dia jawab balik. Dia kata, peduli apa engkau? Dia kata, kubur engkau, kubur aku dah. Kita geram sangat, kita jawab balik. Masalahnya kubur engkau sebelah kubur aku, kita jawab. Yang jadi masalahnya, yang kan ada orang yang berani terang-terangan buat maksiat. Ada orang yang hidup atas dunia ni, dia tak takut langsung buat maksiat. Berjalan lelaki perempuan tu dalam keadaan yang dia berjalan tersebut, dia berjalan depan tok imam, depan orang ramai, dia tak kahwin pun, tak takut tak. Dia buat maksiat tu terang-terang. Allah cerita golongan ni, falamma nasu ma zukiru bi, ketika mana mereka hidup dalam keadaan lupa segala peringatan Allah. Orang Islam tapi tak ingat benda yang Allah tegur dalam hidup kita ni. Berkali-kali Allah tegur. Berapa kali dah kita demam nak mati, tapi alhamdulillah segar balik. Waktu mana kita demam nak mati dahulu, kita jumpa dengan ustaz, doa ustaz, saya kalau saya hidup balik, segar balik ni, saya pergi masjid ustaz. Bila segar balik tak pergi pun masjid. Berapa ramai orang yang dia terdesak sangat datang jumpa dengan AJK masjid, tolong semaya hajat, saya masuk kontrak ni sebut. Manalah tahu dapat 2.6 bilion misalnya contohnya. Nak sebutnya, manalah tahu saya dapat. Kalau saya dapat lepas pada ni, saya akan sumbang untuk masjid, saya sumbang untuk agama. Banyak je janji dia. Wa minhum man ahadallah, ada di kalangan kamu yang suka berjanji dengan Allah. La in atana min fadli lanasaddaqa, kalau Allah bagi kelebihan saja nak bersedekah di jalan Allah. Berapa ramai kan orang, kalaulah Allah bagi kereta mewah, dalam keadaan selesa, rumah besar, kemudian dalam keadaan yang elok, saya akan datang ke masjid. Bila Allah bagi datang, tak datang. Tuan-tuan biasa ke tengok kereta Ferrari datang semayang berjemaah di masjid? Tuan-tuan biasa ke tengok kereta Maserati yang datang semayang berjemaah di masjid? Bukan kereta tu, tuan kereta tu, tuan kereta. Nak sebutnya biasa kita tengok kereta demikian, kereta mewah-mewah datang masjid, kenderaan yang hebat-hebat datang ke masjid. Biasa kita tengok. Jarang kan? Biasa yang datang masjid ni, kereta yang menyawa tak lepas tu dipanggil. Yang sampai masjid, elok-elok sampai, mati terus di masjid dia. Tuan balik berjalan kaki tak sebagainya. Biasa je kita demikian. Tapi nak sebutnya, kenapa mereka ni Allah bagi nikmat, tiba-tiba dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi dalam hidup mereka lupa pada Allah. Kenapa? Allah sebut sengaja Allah sebut, bila kamu dah dapat nikmat, kamu lupa segala peringatan aku, fatahna alaihim abwaba kulli syai', aku buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Ini berhati-hati tuan-tuan. Kalau kita buat maksiat, Allah biar. Kok kamu nak buat apa dia? Allah kata aku buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Dia nak karaoke sejak daripada pukul 8 malam sampai pukul 8 pagi, karaoke lah dia. Dia tak rasa malu dalam hidup dia. Bila dia minum arak, dia tak rasa mabuk. Dia minum arak tu, dia rasa macam minum air masak begitu saja pada diri dia. Dalam hidup dia, bila dia tak solat, Allah biarkan, Allah buka. Lagi tak solat, lagi banyak rezeki yang dia dapat. Lagi dia buka aurat, lagi banyak tawaran-tawaran berlakon untuk dia. Lagi dia buat benda yang dilarang oleh Allah, lagi banyak. Dia rasa, aku ni kalau aku taat, tak dapat rezeki sebanyak ni. Tapi kalau aku buat maksiat, banyak lagi rezeki. Tak, Allah kata sengaja aku buka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', aku buka segala pintu maksiat yang kamu ingin lakukan. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu, Allah sebut sehingga kemuncak kamu rasa seronok dengan maksiat yang kamu buat itu. Tengah-tengah seronok tersebut,
akhaznahum baghtatan, aku rentak nyawa kamu dalam keadaan mengejut, fa izahum mublisun, kamu mati terkulai dalam keadaan kamu tercengang-cengang menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pernah dengar cerita yang diceritakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, seorang raja yang sombong. Raja ni sombong ni, kalau ada raja-raja tolong ingat jangan jadi sombong macam ni. Raja yang sombong, Imam Ghazali kata dia nak melawat rakyat dia. Satu hari dia turun daripada istana dia panggil bendahara dia, panggil esko kerajaan negeri, senang cerita, panggil bagi tahu yang dia nak melawat rakyat, nak buat kembara rakyat lah, senang cerita. Bila dia bagi tahu saja, esko siapkan, bendahara siapkan, siap semua peralatan, siap dengan jentera yang nak turun bila dia nak melawat rakyat ni. Hari yang dia nak turun tersebut, Imam Ghazali kata dia minta pakaikan pakaian yang hebat. Bila dia pakaikan pakaian hebat, orang datang, dayang ni baru datang baju, ukur baju dia rasa tak sesuai, dia campak baju tersebut. Dia ambil baju yang kedua, pakai lagi, rasa tak selesa, dia campak begitu je. Bila dia campak begitu, sampailah dia rasa selesa sungguh. Bila dia rasa selesa, dia mula pakai. Imam Ghazali cerita, dia pakai, dia turun saja daripada istana dia, nak naik kenderaan, dibawa kuda yang cantik, tolak. Bawa yang kedua, tolak, tak sesuai. Bawa kenderaan untuk dia ni 2-3 kali, dia rasa sesuai, baru dia naik. Bila dia naik dengan penuh kemegahan, dengan penuh kehebatan pada diri dia, berjalan masuk kampung, keluar kampung, orang melambai kampung. Imam Ghazali cerita, sampai satu kampung, ada seorang pakcik tua yang duduk bawah pokok, panggil raja tersebut, tuanku, daripada jauh je disebut, tuanku, turun sekejap, turun daripada kuda tu, turun, datang menghadap saya, datang jumpa saya. Orang tua tersebut, raja tu kata apa dia? Raja tersebut bila tengok saja demikian, terkejut raja dengar yang disebut oleh orang tua di sini. Lalu bendahara dia nak terekam orang tua ni, nak tangkap orang tua ni kerana cakap kasar demikian, panggil raja, panggil begitu je, turun kau, aku nak bercakap sikit dengan kau, mari jumpa dengan aku, dia sebut demikian. Yang bendahara ni nak terekam, raja ni kata tak payah, kita layan orang tua ni, kita layan kejap, kita nak tengok apa dia. Raja tu kata, engkau nak jumpa dengan aku ke aku nak jumpa dengan kau? Kalau engkau nak jumpa dengan aku, kau datang menghadap dengan aku. Orang tua tu kata apa dia? Tak, sekarang yang penting kau kena turun jumpa dengan aku sekarang. Aku nak bercakap juga dengan kau turun. Kata orang tua tersebut. Raja turun, dia tengok lain daripada orang biasa. Orang biasa semua angkat tangan sembah, daulat tuanku je. Yang ni berani seorang. Bila berani seorang ni, dia suruh turun, raja kata kita layan. Datang dekat dengan orang tua tersebut, datang dekat diri depan orang tua. Bila berdiri depan orang tua tersebut, sekarang engkau nak sebut apa dia pada aku? Orang tua tu kata, bawa telinga engkau tu, bawa datang dekat telinga dengan mulut aku. Dia suruh tunduk sikit, dia suruh tunduk. Raja ditanya balik, engkau nak sebut je lah, tak payah tunduk lah. Engkau nak tahu, engkau nak bagi tahu, engkau bagi tahu je. Tak, engkau tunduk sikit. Dia pun nak layan ni. Yang bentara dia kata, jangan ganggu, jangan. Dia kata tak apa, biar kita layan orang tua dia pun tunduk. Bila dia tunduk, orang tua tu bisik kat telinga dia, aku malaikat maut, dia sebut. Bila sebut aku malaikat maut, berubah wajah raja tersebut. Tolong, kata raja, tolong, aku nak balik kejap, nak bagi tahu kepada yang disebut dengan keluarga aku nak bersiap menghadap depan Allah. Tolong sekejap, jangan. Dia sebut jangan, tak ada. Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tak akan tangguh masa kamu bila sampai ajal kamu. Lalu direntak nyawa raja tersebut, jatuh terkulai. Dia dalam keadaan demikian menjadi bagaikan kayu api kering yang tak ada nilai lagi di saat tersebut. Hidup kita ni jangan menyombong, jangan. Hidup kita ni jangan rasa berkuasa. Ada kuasa sikit je nak tunjuk kuasa. Jangan.
Kerana apa dia? Kerana ada lagi yang lebih berkuasa daripada kuasa kita. Jangan kita rasa kita hebat. Bila kita rasa kita hebat, Allah buka dulu. Buat dulu. Kamu nak tengok. Oh, kamu nak tahan orang ceramah kan? Kamu rasa kamu ni jadi ada kuasa sikit, kamu boleh tahan orang ceramah. Cuba kamu tahan. Nanti tengok. Kamu tahan dulu. Kamu rasa kamu nak tahan orang daripada bagi tahu tentang kebenaran. Kamu ingat kamu hebat sangat? Ada lagi yang lebih hebat daripada kamu. Buat dulu. Aku nak tengok kamu nak buat. Jangan kita rasa bila kita ada kuasa, kita boleh tunjuk kuasa kita. Jangan belagak. Bahasa yang mudahnya, jangan kita ingat dengan kita diberi kelebihan sikit je, kita pun terus nak tunjuk kekuasaan yang ada pada kita. Kita jangan jadi macam guard di parking airport tu senang kita. Guard parking airport tu kan kadang-kadang kita baru letak kereta sikit je Hakim sikit je nak tunggu sekejap, dia ni tiup whistle fit tiup whistle. Dia tu kecil je tiup whistle nak suruh kita pergi. Langgar dengan kereta baru tahu kita sebut. Nak sebutnya nak gambar, jangan belagak, jangan. Kamu ada kuasa sikit, jangan tunjuk kuasa kamu. Jangan tunjuk kuasa kamu demikian. Allah bagi je. Kamu kena guna kuasa tu untuk taat pada Allah. Bukan guna kuasa untuk melarang orang daripada mentaati perintah Allah. Dahlah kita tak boleh tolong orang, tak boleh bawa dakwah agama, kita menghalang pula orang berdakwah tentang agama. Maknanya kita ni jangan demikian. Bila Allah gentak nyawa, faizahum mublis. Di waktu mana kamu mati, tercengang-cengang kamu. Belajar sikit dengan orang mati di kalangan kita ramai mana dah. Yang sebelum daripada kita. Jangan kita sampai peringkat bila kita mati dalam keadaan yang orang kata elok pun dia mati. Kerana hidup ni menyusahkan orang beragama saja. Jangan sampai peringkat demikian. Bila kita hidup ni biar kita yang membawa agama. Tetapi kalau sampai peringkat kamu ni menghalang kerja-kerja agama, dibuka segala pintu-pintu maksiat kamu nak buat tu, kamu buat. Tapi bila Allah hentak nyawa kamu, fa idzahum mublisun, tercengang-cengang kamu menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu peristiwa yang anda nak kongsi sikit dengan tuan-tuan. Degilnya orang. Satu masjid yang diberitahu di Perak. Masjid di Perak, bukan masjid di Selangor. Apabila AJK dapati tabung masjid ni sentiasa hilang. Apabila tabung masjid ni hilang, anda diceritakan pada anda ni, bila dapati tabung masjid ni hilang, lalu AJK ni pasang macam-macam cara nak tahu siapa yang mencuri. Akhirnya kati ramai-ramai, mengintai ramai-ramai. Yang curi tabung duit masjid ni AJK masjid juga. AJK masjid juga. Ni bukan masjid tempat ni, jangan salah anggap. Nak sebut je berlaku di Perak. Orang Perak jangan mengaku orang Perak lah hari ni. Buat malu company je dia panggil. Nak sebutnya bila ditangkap, bila dapat begitu, orang terkejut. Panggil dalam mesyuarat, panggil mesyuarat, tak tangkap dia. Nak suruh dia, nak counter dia, nak suruh jaga air muka dia. Tuan-tuan, di kalangan kita ni ada yang curi duit masjid. Bagi tahu dalam mesyuarat. Tuan-tuan, yang curi duit masjid tu pulangkanlah. Janganlah kita dedah malu kita depan orang ramai. Kalau tahu orang ramai orang ramai tahu yang kita di kalangan kita yang curi, malu kita. Katanya di pengurusi sebut demikian. Sebut. Semua diam tak nak mengaku. Bila tak nak mengaku tu lama-lama terpaksa jugalah pengurusi kata, ginilah kita sebutlah siapa yang mencuri ya. Lalu semua setuju. Bila setuju tersebut, bagi tahu saja nama dia tersebut, terkejut dia. Dia bangun. Siapa yang tuduh aku? Kenapa tuduh aku disebut? Hamba Allah tersebut. Kenapa tuduh? Mana bukti? Tak ada, kami memang tak ada bukti, tapi kami nampak 2-3 orang nampak yang kamu curi duit masjid. Dia kata, tak, saya tak curi pun, saya tak buat pun. Dia tak mengaku, tak nak mengaku. Orang kata ginilah, kalau betul tak nak mengaku juga, kita baca Yasin ramai-ramai, kita letak air dalam Yasin tu, air Yasin, kemudian kita baca ayat Quran, kita bagi minum semua orang. Oh, dia kata elok. Saya bersedia disebut demikian. Dia bersedia, saya bersedia buat demikian, membuktikan dia tak mencuri. Orang kata baik, tak payahlah, kita tak payahlah, AJK sebut tak payahlah buat macam tu. Dia kata tak, buat elok, nak tahu juga, buat. AJK ni cerita, bila buat, dalam keadaan buat saja, kemudian baca ramai-ramai,
doa pada Allah, minta ya Allah tunjukkanlah kebenaran ya Allah. Minta seorang-seorang minum. Dia beratur juga minum. Tengok bagaimana beraninya manusia. Dia beratur juga minum. Bila dia minum, siap dia minum, balik saja lentang jatuh terus. Rebah tu panas. Diceritakan pada anak, dia panas menggelupur ni, panas dia amat sangat. Seminggu je meninggal dunia dalam keadaan demikian. Para hadirin sekalian, kita ni jangan sombong dengan maksiat yang kita buat, jangan. Dalam hidup kita ni, kalau kita salah, kita mengaku je kita salah dan kita taubat pada Allah. Jangan kita rasa bangga dengan maksiat yang kita buat. Ditegur dan diingatkan. Yang jadi masalahnya di kalangan kita, dia tahu dah buat salah. Orang kita ni tahu dah buat salah, dia buat dek je. Tak boleh baca Quran ni, salah ni dalam hidup. Anda sebut banyak kali. Kadang-kadang orang kita, bila kita tanya, kamu tak boleh baca Quran ni macam mana? Kalau mati nanti, alah tak apa, kalau kita mati nanti orang tolong baca, dia sebut macam. Orang tolong baca. Yang dia sendiri nak baca, tak nak baca. Betapa degil dan betapa tololnya kita dalam kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah golongan yang ketiga. Jadi golongan ketiga siapa? Golongan yang meninggal dunia dalam keadaan mulut mereka sentiasa sebut Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah. Jadi golongan ini yang hidup kita ni, hidup kita ikut je agama yang Allah sebut, innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang hidup dia, mulut dia sebut, pagi-pagi lagi sebut radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Mulut kita dia tak berhenti daripada sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kita ni meyakini hidup ini dengan Islam. Tanpa Islam tak ada apa-apa nilai. Meyakini yang hidup dia yakin, bukan sekadar dia yakin, bahkan dia kata apa dia? Rabbunallah summa istaqam. Kemudian dia boleh istiqamah dengan agama, dia boleh bertahan dengan agama. Ya, kita berada dalam agama ni kan banyak ujian. Ujian kita ni Allah sebut dah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ujian ni banyak. Sengaja aku jadikan mati dan hidup ni untuk menguji kamu. Ujian banyak. Jangan goyang dengan agama, jangan. Orang kita kena ujian sikit je. Ujian apa dia? Ujian harta benda. Bergoyang dengan agama, tak percaya pada Islam. Akhirnya makan rasuah. Tak percaya dengan qada dan qadar Allah. Ni tanda orang yang tak istiqamah dengan agama. Bila kamu tak istiqamah dengan agama, kamu buat benda yang dilarang oleh Allah. Jangan. Biar kita ni istiqamah. Istiqamah maksudnya apa dia? Kitanya akidah kita jelas dengan Allah. Akidah kita ni jangan bercampur akidah kita dengan akidah yang syirik. Jangan masuk dalam dada kita ni yang disebut pahaman Syiah. Jangan masuk. Jangan biarkan dalam dada kita ni masuk ajaran yang disebut dengan liberalism. Liberalis yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita hari ini. Liberalis ni kan ramai orang kita ni masuk. Dia kata agama ni semua sama je, semua menuju ke syurga, disebut. Semua menuju syurga. Akhirnya bila sambut raya dia sambut, bila sambut Taipusam dia sambut, bila sambut Deepawali dia sambut, bila sambut yang disebut Christmas dia sambut. Kenapa? Liberalis. Dia jadi liberal dalam hidup. Kadang-kadang kita tak perasan kita jadi demikian. Tak. Agama kan Allah sebut lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kamu nak sambut-sambut lah. Manakala kami dengan agama kami. Maknanya dalam hidup kita ni jangan bercampur. Ramai mana orang kita bercampur dalam akidah. Akidah tu bercampur, tak percaya pada Islam. Islam ni kalau kita ikut Islam nanti kita akan jadi mundur ke belakang. Bila kita ikut Islam nanti kita tidak maju. Bila kita ikut Islam bagi diri dia jadi payah. Istiqamahlah dengan akidah. Istiqamahlah dengan ibadah. Ibadah apa dia? Jaga solat. Solat kita ni jangan tinggal. Jangan tinggal pada kita. Sampai bila kita kena solat? Sampai hari terakhir kita menghadap depan Allah. Jangan kita biar lepas pada solat zuhur je, misalnya contoh lepas zuhur, lepas Jumaat, lepas pada bulan Ramadan, menghadap kita depan Allah. Ini orang yang istiqamah dengan agama. Bila selesai saja dalam beribadah, balik Mekah, selesai haji,
tiba-tiba dia meninggal dunia. Rasulullah kata apa dia? Tiada ganjaran kecuali ialah syurga Firdaus untuk diri dia. Berapa ramai orang yang boleh bertahankan demikian? Jaga pada kita, jaga ibadah, jaga pada ibadah kita ni, dalam hidup kita ni, jaga orang yang istiqamah, jaga akhlak. Mulut dia dijaga, tangan dia dijaga, tubuh badan dia dijaga. Dia tidak hantar yang disebut dengan dia tak tulis dalam Facebook tulisan-tulisan yang mencarut dan sebagainya. Dia tak hantar tulisan-tulisan yang tak baik. Dia kata-kata yang sumpah seranah caci maki. Tak. Ni orang yang hidup Rabbuna Allah summa istaqam. Bila dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Dekat nak meninggal dunia, Allah sebut malaikat ni datang. Malaikat kata apa dia? Allah takhafu. Malaikat sebut, kamu jangan takut ya, jangan takut. Nak meninggal dunia ni tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah sebut masa yang paling kelam kabut dalam hidup. Kita tak pernah rasa suasana lebih kelam kabut daripada suasana dekat dengan sakarat. Rasulullah kata orang yang dekat sakaratul maut ni, bila kamu dekat dengan kematian, kamu bagaikan orang lemas dalam lautan. Bagaikan orang lemas dalam lautan. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Ikut orang campak pelampung kita nak pegang, ikut orang pegang, yang menyebabkan kita di kelam kabut. Bila malaikat tepuk kita kan, kita tengah tidur, katakanlah demikian, tengah tidur malaikat kejut kita, bangun wahai Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebab keluar saja daripada jasad, kita kelam kabut. Ya Allah, mati dah aku, ya Allah. Mati itu, kelam kabut ni, syaitan turun. Syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Jangan mati dalam Islam ya. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Islam liberal, katanya dia. Syaitan sebut mati dalam Islam moderat, mati dalam Islam demokrat. Kita bingung dah. Kita jadi bingung. Belum mati pun bingung. Dekat mati lagi bingung. Belum kita mati sekarang ni pun, Ustaz, Islam moderat ni Islam apa? Islam liberal ni Islam apa dia? Islam, kita kelam kabut dah. Ni belum mati lagi kita tak tahu dah. Bila dekat nak meninggal dunia, kita hanya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu mana kita, syaitan ni menyamar menjadi arwah ibu kita. Syaitan ni kelam kabut kita ni. Bila kita sakit, Allah tarik roh tu, ditarik dari badan, ikut je. Macam tuan-tuan, bila tuan-tuan sakit sangat kan, doktor hulur kertas nak suruh kita sign ni untuk kita rela untuk dibuat pembedahan, kita pun sign. Kenapa? Sakit ni sangat, sanggup tanda tangan, tak kira lah macam mana pun, yang pentingnya hilang sakit. Bila dekat dengan kematian, kelam kabut tu datang, syaitan datang. Syaitan kata nak selamat. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dengan aku. Jangan mati, kamu bersama dengan aku. Kita pun kelam kabut. Tapi orang yang beriman pada Allah, malaikat halau syaitan, tak boleh dekat. Malaikat datang, duduk dekat kita. Malaikat kata Allah takhafu, kamu jangan takut, katanya malaikat. Wala tahzanu, jangan kamu rasa duka cita. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira pada kamu dihadap syurga yang Allah telah sediakan dalam hidup kamu. Al jannatil lati kuntum tu'adun, syurga yang telah disediakan untuk diri kamu. Tuan-tuan tengok jenazah-jenazah itu, kadang-kadang dia peluh atas dahi. Kenapa dia peluh atas dahi? Kerana dia nampak tempat dia dalam syurga, yang menyebabkan dia akan peluh nikmat yang teramat sangat. Ini dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Ada setengah-setengah jenazah, bila hampir dengan kematian dia senyum tu macam seolah-olah macam dia hidup kadang-kadang. Kenapa? Mereka tunjuk tu tempat kamu dalam syurga, tempat kamu dalam syurga. Setengah-setengah jenazah ni, bila dia meninggal dunia, keluar air mata ni, mengalir mata. Air mata tu Rasulullah kata air mata syurga, air mata yang menunjukkan dia nampak tempat dia dalam syurga, puas hati dalam hidup. Na'udzubillah min zalik. Dan kalau tuan-tuan tanya orang yang meninggal dunia, orang yang mandikan jenazah orang mati ni, dia boleh agak dah orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka. Nak sebutnya gambaran apa dia? Antara amalan kita dah. Amalan kita boleh bertahan tak boleh bertahan dengan agama. Kerana mati ni sekejap je. Bila mereka tarik roh kita keluar daripada jasad ni, naik. Kita orang yang beriman pada Allah ni, mulut kita ni tak lepas lah sebut. Kita ni seronok lah. Sehingga akan datang perasaan husnuzan billah, berbaik sangka pada Allah. Dalam hadis Rasulullah sebut, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah.
wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang seronok berjumpa dengan Allah, Allah seronok nak berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa-siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, adakah orang seronok nak meninggal dunia ni Rasulullah? Adakah Rasulullah orang yang dekat nak meninggal dunia tu dia rasa seronok nak meninggal dunia? Adakah Rasulullah? Semua orang tak nak kan? Orang semua nak hidup, bukan orang nak mati Rasulullah. Rasulullah kata orang yang hidup dia dengan beragama, dia akan bertahan dan dia seronok saat mana dia berjumpa dengan Allah. Tapi orang yang hidup menggantungkan hidup dengan dunia, bila dia hidup menggantungkan dengan dunia, dia jadi rasa benci. Allah nak mati dah, ni rumah besar ni nak tinggal pada siapa ni disebut. Ni nak meninggal dunia ni, isteri muda pula, lawa lagi, orang lain kahwin tu disebut. Dia datang perasaan benci. Bila dia datang perasaan benci, karihallahu liqa'ah, Allah pun tak nak berjumpa dengan dia. Biar kita lah. Jadi macam mana kita nak suruh jadi sampai tahap demikian? Bila roh kita ni keluar, kemudian kita menghadap depan Allah, biar sampai kita ni menghadap depan Allah je. Bila kita menghadap depan Allah, Allah sebut terus, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Bila Allah sebut tentukan dia dalam syurga Illiyin, kita pun, roh kita pun duduk di hujung kepala kita, mandang je kita. Orang datang seorang-seorang, kita nampak dah, alhamdulillah, penat aku panjang dah sebelum daripada ni ya Allah. Sekarang aku mula berehat ya Allah. Seronok tersebut dia akan sebut, cepat-cepatlah ke bumi mayat saya tak sabar nak masuk syurga Allah. Ini dia akan timbul yang Rasulullah sebut, mayat itu dia rasa nak cepat nak menghadap depan Allah. Kenapa dia rasa nak cepat ni? Kerana dia nak suruh jangan lambat, jangan tunggu lama, jangan. Meninggal dunia tu, bila meninggal dunia Rasulullah dah pesan dah, di antara 3 benda yang kena cepat. Sembahyang kena cepat, kemudian anak perempuan, anak lelaki yang nak kahwin, cepatkan perkahwinan dia. Yang ketiga, Rasulullah kata cepatkan dalam hidup kita mengkebumikan jenazah. Kenapa? Tak sabar untuk masuk dalam syurga Allah. Ni kita, orang mandikan jenazah kita rasa. Bila orang siapkan, kapankan jenazah kita boleh tengok, boleh nampak semua. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak sebut macam bagaimana kita boleh nampak keadaan demikian. Bila kita nak rasa semua tersebut, kita dia merasa untung kalau kita jadi mukmin. Kalau kita jadi orang yang kafir ataupun orang yang asi, orang yang buat maksiat tadi, 2 kelompok tadi, kita akan tanya, kamu muka berhutang baju aku tu kenapa? Kamu siapkan untuk aku ni kenapa? Kamu nak bawa ke mana? Kamu nak suruh aku masuk neraka cepat? Dia akan sebut, tolonglah aku. Orang tak dengar, orang tak peduli, orang cepat-cepat. Kenapa kita kena cepatkan juga kematian orang ni? Kematian orang yang buat maksiat cepat juga masuk dalam kubur, supaya tidak banyak azab dia itu menimpa pada kita pula. Itu cara demikian. Bila orang mukmin dia meninggal dunia, kena cepat juga jenazah dia. Kenapa cepat? Nak suruh cepat masuk dalam syurga. Bila dia orang yang tidak mukmin, kita kena cepat juga. Kenapa? Buat berat bumi je bahasa yang mudah ni. Bila dia ada tu menyusahkan, lebih baik cepat-cepat ke bumi dia, supaya dia mula cepat diazab oleh Allah, cepatlah selesai urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara benda biar kita ni jadi orang mukmin. Biar kita jadi orang mukmin ni orang yang bagaimana sentiasa mengambil kesempatan dan peluang yang Allah bagi pada kita, supaya kita ni jangan terhanyut dalam hidup kita. Ini di antara benda yang nak sebut pada malam ni. Nak suruh kita ni, jangan kita ni rasa selesa hidup dalam keadaan rasa senang je, kita jangan. Tetapi biar kita ni rasa aku ni tak cukup lagi, aku ni belum mantap lagi, aku ni belum bersedia lagi. Bila kita rasa belum bersedia ni, kita pun cek balik, kerana umur kita ni bila-bila masa untuk menghadap depan Allah. Tuan-tuan, kita kan biasakan terkejut kawan-kawan kita meninggal dunia kan. Bila orang bagi tahu pada kita, kamu tahu tak Muhammad dia meninggal dunia? Muhammad mana kita tanya? Muhammad yang kawan kita, misal contohnya, baru meninggal dunia pagi tadi. Semalam je dengan kita, semalam elok-elok je dengan kita, semalam meninggal dunia dia. Tak sangka janji dengan dia nak makan roti canai pagi ni, kita sebut demikian. Meninggal dunia dia, kita terkejut kan? Kita meninggal dunia. Dia yang mati lagi terkejut. Dia yang meninggal dunia tu lagi terkejut. Kenapa? Kita ni terkejut yang hidup, dia meninggal dunia terkejut untuk menghadap depan Allah dalam keadaan tak bersiap menghadap depan Allah. Bersiaplah dalam hidup kita bila-bila masa. Hanya kita bakal dipanggil
Seorang sekali akan dipanggil oleh Allah. Bila kita panggil, kita tak pulang lagi ke dunia. Bila kita tak pulang lagi ke dunia, ambillah kesempatan yang ada. Ambil kesempatan untuk apa dia? Untuk apa dia ni? Kita sambung tahun depan pula insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Ada beberapa kesempatan yang kita kena ambil. Jangan tertinggal pada diri kita. Kalau kita terlepas 2-3 perkara ni, maka kita rugilah dalam hidup kita. Ambil kesempatan untuk minta ampun pada Allah. Ini di antara kesempatan yang kena ambil. Ambil kesempatan supaya Allah bagi hidayah pada diri kita. Allah sayang pada kita, Allah akan tunjuk jalan hidayah. Ni di antara benda yang kita kena ambil dalam hidup kita. Hidayah ni macam malam ni kan, yang boleh datang malam ni kerana Allah sayang. Kalau Allah tak sayang, Allah bagi lepas pada solat je turun berjalan balik. Tanda Allah tak sayang. Nak buat macam kita ni, bila Allah sayang, kita duduk kat rumah kita datang. Kita boleh datang lagi. Tanda Allah sayang. Sayang ni tanda apa dia? Bila Allah sayang, Allah bagi pada kita hidayah. Anda buat contoh Mr. Oz, senang cerita. Allah sayang pada dia kan. Bila Allah sayang pada dia, hidup di awal kehidupan dipuji dan dipuja oleh yang disebut dengan sama-sama pelakon dan penyanyi-penyanyi itu sendiri. Bila dia meninggal dunia, dia ditangisi oleh para alim ulama. Kenapa? Kenapa dia ditangisi oleh para alim ulama? Kenapa disebut dan dicerita? Kerana Allah sayang pada dia. Bila Allah sayang pada dia, hidup dia memberi manfaat, maknanya menjadikan pengajaran kepada kematian dia tersebut. Paling-paling tidaknya kita boleh belajar banyak benda daripada diri dia. Hidup dalam keadaan awal-awal kehidupan dengan pelawak, pelakon dan sebagainya. Tapi waktu mana dia nak meninggal dunia, dia bersiap untuk nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini belajar di antara contoh orang yang Allah sayang. Syarifah Aini, contoh yang mudah. Ramai mana kan penyanyi-penyanyi, artis-artis yang teruk-teruk, kita sebut teruk-teruk dahulu. Bila dekat dengan kematian dia, Allah tunjuk sayang Allah pada dia, berubah menjadi orang yang baik. Jadi ustaz-ustaz. Sekarang kan ramai kan artis-artis jadi ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz berubah jadi artis-artis, berapa ramai sekarang? Nak sebutnya ustaz-ustaz berubah jadi menyanyi-menyanyi pula, jadi pelakon-pelakon, macam-macam gaya. Nak sebutnya gambaran bila Allah tak sayang pada kita. Jadi mudah-mudahan kita ni, biar Allah sayang pada kita dan Allah bagi pada kita kesempatan hidayah ini berterusan dalam kehidupan kita ni. Mudah-mudahan demikian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة